Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan masuk unit 3. Itu kerohanian membentuk individu bermoral, bahagian 1. Untuk standard kandungan masih lagi dalam bidang 5, insan bermoral, iaitu standard kandungan pembelajaran 5.3, kerohanian membentuk individu bermoral. Dalam unit 3 ni, ada 5 cadangan nilai, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kasih sayang, bertanggungjawab, baik hati dan hormat. Untuk standard pembelajaran, murid dapat untuk 5.3.1 menyeraikan ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. 5.3.2 menjelaskan cara meningkatkan nilai kerohanian. 5.3.3 menghuraikan kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral. Kita lihat dulu yang pertama, apakah itu kerohanian? Apakah kerohanian? Kerohanian ni merupakan satu asas, basic asas dalam kehidupan peribadi kita. Maknanya setiap individu ada nilai kerohanian dalam diri masing-masing yang menjadi asas untuk setiap perlakuan kita. Apakah ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian? Ada 7 ciri yang pelajar perlu ingat dan tahu. Untuk ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian, yang pertama sekali adalah saling menghormati. Maknanya sentiasa hormat orang lain, terutamanya orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua, berani menegakkan kebenaran. Kat sini contohnya, ada rakan pelajar yang telah melakukan kesalahan, contohnya telah mencuri duit kawan semasa waktu rehat. Jadi jika individu tu ada nilai kerohanian, dia akan berani untuk menegakkan kebenaran. Maknanya kena beritahu kebenaran sebenar, melaporkan tadi yang kawan dia telah mencuri duit tadi kepada guru disiplin. Dia berani. Yang ketiga, adil. Adil bermaksud memberikan layanan yang sama atau tindakan yang saksama, yang sama rata kepada orang lain. Perlu bersikap adil atau tidak berat sebelah. Yang keempat, berpegang teguh kepada ajaran agama dan kepercayaan. Kerana kita tahu masing-masing mempunyai agama sendiri. Mengikut kepercayaan masing-masing. Perlu ikut ajaran agama masing-masing. Yang kelima, jujurlah. Jujur maknanya tidak cakap bohong, bercakap benar, jujur. Seterusnya kita ada sayangi diri. Perlu ada sikap rasa sayang pada diri maupun orang lain. Maknanya kita sayang pada diri kita sendiri. Dan akhir sekali, individu yang mempunyai nilai kerohanian ni, ciri dia adalah bersyukur dengan kehidupan. Maknanya bersyukur ni boleh terimalah dengan apa yang berlaku dalam kehidupannya. Contohnya, kita tahu setiap individu kehidupan yang dilalui adalah berbeza. Ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi perlu terima seadanya dan bersyukur dengan kehidupan yang ada pada masa ini. So ini ada 7 ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Seterusnya kita lihat kepada cara. Bagaimana cara nak tingkatkan? Setiap orang ada nilai kerohanian. Tapi bagaimana cara untuk kita nak tingkatkan lagi nilai tu, nilai dalam diri kita, nilai kerohanian tu, bagaimana? Kita lihat yang pertama. Kat sini ada 7 cara dan huraian. Ini cikgu ambil daripada buku teks je. Menjadikan ajaran agama atau kepercayaan tadi sebagai panduan hidup, sebagai guide kita. Kerana setiap agama ada suruhan dan ajaran yang baik. Mana ada agama yang mengajar benda yang tidak baik. Semua agama menunjukkan ajaran yang mendorong kita untuk melakukan perkara baik. Jadi di sini huraiannya,
Okey, bagaimana nak jadikan ajaran agama tu panduan hidup? Okey, perlu belajar, mempelajari dan mengamalkan tuntutan agama atau kepercayaan dalam kehidupan seharian. Maknanya kita belajar, kita buat apa tuntutan agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Okey, hari-hari kita melakukan aktiviti harian, okey, semayang, pergi kuil contohnya bagi yang penganut agama Hindu, okay, bagi penganut agama Buddha pula macam mana. Jadi setiap agama tu berbeza. Okay. Menerima kepelbagaian bangsa. Okay, ini adalah cara yang kedua. Okay, maknanya setiap individu, okay, dia nak tingkatkan nilai kerohanian dalam diri dia. Okay, dia perlu menerima kepelbagaian bangsa. Maknanya kita tahu di Malaysia terdapat pelbagai bangsa. Melayu, Cina, India. So boleh terima dan boleh saling mempunyai hubungan yang baik walaupun berbeza bangsa. Okey, kenapa? Sebab nak jaga hubungan baik antara manusia. Okay, walaupun berbeza bangsa. Okey, yang ketiga, cara yang ketiga untuk kita hubungan seseorang individu bukan sahaja dengan manusia tetapi juga dengan alam sekitar. Jadi cara dia adalah melindungi alam sekitar. Maknanya kena jaga keseimbangan flora dan juga fauna. Okay, yang keempat, menjalani kehidupan yang benar dari aspek pemikiran, perasaan dan perlakuan. Okay, ini lebih kepada jujur dalam sebarang tindak tanduk, pemikiran, perasaan dan juga perlakuan kita. Di mana bagaimana kita nak jalani kehidupan tu? Okay, berdasarkan aspek pemikiran, perasaan dan perlakuan dengan mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan. Maknanya kita lakukan perkara-perkara yang baik sahaja. Okay, yang kelima. Okay, cara kelima, okay, individu nak tingkatkan nilai kerohanian, dia perlu mentaati ibu bapa. Hormat ibu bapa. Ikut semua suruhan ibu bapa yang baik. Okay, di mana huraiannya adalah perlu bersikap baik terhadap ibu bapa. Di sini bersikap baik ni termasuklah menghormati ibu bapa kita. Okay, dan akhir sekali, cara yang terakhir adalah menjauhkan diri daripada gejala negatif. Okay, untuk meningkatkan nilai kerohanian, sebarang gejala negatif atau perbuatan yang tidak bermoral tidak boleh dilakukan. Maknanya kena elakkan daripada terlibat dengan gejala-gejala sosial terutamanya. Dan bagaimana kita nak elakkan? Kita boleh, individu tersebut boleh melakukan aktiviti yang berfaedah seperti beriadah, bersukan, meluangkan masa bersama keluarga atau melakukan aktiviti co-curriculum di sekolah. Okey, so ada kat sini ada 6 cara untuk meningkatkan nilai kerohanian. Okey, dan yang ketiga untuk skop pembelajaran pada hari ini, okey, 5.3.3 iaitu apakah kepentingan nilai kerohanian? Okey, apa kepentingan dia? Okey, ada 4 kepentingan dan setiap kepentingan ada huraiannya. Okey, yang pertama, nilai kerohanian ni penting untuk seseorang individu tu menjadi seorang yang bermoral. Kerana yang pertama, nilai kerohanian dapat membentuk insan berkepribadian mulia. Peribadi mulia. Keyword dia adalah peribadi mulia. Okay, bila orang nampak kita mengamalkan nilai kerohanian, okay, kat situ nampak peribadi individu tersebut adalah mulia. Di mana bila dapat bentuk insan yang berkepribadian mulia, individu tersebut akan disayangi dan dihormati oleh orang lain. Yang kedua, mengelakkan individu melakukan perkara yang ditegah oleh agama. Maknanya kat sini melakukan perkara negatif lah, tidak mengelakkan diri. Kerana setiap agama melarang penganutnya melakukan perkara yang tidak baik. Jadi di sini bila kita seseorang individu melakukan perkara yang baik sahaja yang dituruh oleh agama, hidup akan jadi lebih harmoni dan sejahtera. Okey, kepentingan yang ketiga, dapat melahirkan individu berfikiran rasional. Rasional tu apa? Rasional tu adalah boleh berfikir dan bertindak wajar. Jadi kat situ bila individu tu lebih rasional, dia boleh buat keputusan lebih betul dan tepat. Okey, sebab dia fikir dulu sebelum buat. Okey, manakala yang keempat pula, kepentingan nilai kerohanian ni juga dapat membentuk atau menjadikan seseorang itu
suri teladan. Suri teladan ni adalah contoh idol, idola. Suri teladan ni adalah contoh teladan yang baik kepada orang lain, di mana dia akan memberi inspirasi kepada orang lain. Okay, inspirasi ni maknanya memberikan semangat kepada orang lain untuk mencontohi sikap individu tersebut. Okay, dijadikan sebagai idola contohnya. Okey pelajar. Okay, untuk hari ni kita cikgu dah terangkan ada 3 lah skop dari segi standard pembelajaran tadi ada 3. Okay, dan kita lihat kepada contoh latihan untuk bahagian 1 unit 3. Okey, kita lihat satu contoh soalan struktur bahagian A. Okey, ini adalah 10 markah struktur. Okay, kita lihat pada soalan. Situasi di bawah berkaitan dengan Ahmad. Ahmad merupakan seorang anak yang sangat taat kepada ibu bapanya. Okay, dia sentiasa bersikap baik dan menuruti segala nasihat serta menghormati ibu bapanya. Dia juga menemani dan membawa ibu bapanya melancong ke luar negara setiap hujung tahun. Okay, dia berikan situasi berkaitan dengan Ahmad ni. Ahmad ni seorang anak yang sangat taat kepada ibu bapanya. Okay, tengok pada soalan 1. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan ciri-ciri nilai kerohanian yang ada pada Ahmad. Okay, tadi cikgu dah terangkan 7 ciri. Pelajar boleh tengok ciri yang bersesuaian. Pilih 2 ciri yang bersesuaian dengan nilai kerohanian yang ada pada Ahmad. Okay, 2 markah TP1. Soalan nombor 2, jelaskan 2 cara Ahmad meningkatkan nilai kerohaniannya. Ini kena bagi 2 cara dan setiap cara kena jelaskan. Okey, untuk dapatkan 4 markah dan ini adalah TP2. Dan soalan terakhir nombor 3, terangkan 2 kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral seperti yang diamalkan oleh Ahmad. Okey, dia nak 2 kepentingan, setiap kepentingan pelajar perlu terangkan. Okey, di sini 4 markah TP3. Okey, pelajar boleh cuba jawab dan hantar ke dalam Google Classroom.